Topik ni lemaslah sikit lah. So hutang ni memanglah kita memang rancang sesuatu tapi ada waktunya mungkin kerana pelbagai faktor kita terjerat dengan hutang ataupun hutang itu semakin bertimbun. Betul. Kita nak bicarakan bagaimana dalam soal hari ini pemulihan dan juga untuk strukturkan hutang individu. Ya, bukan sahaja mereka yang lepasan umur 40-an. Sekarang ini bawah 25 tahun pun pernah dan ada kes-kes yang melibatkan mereka diisytiharkan muflis, tidak tahu ataupun mungkin kurang pendedahan. Ilmu kita terlalu ikutkan sangat nafsu untuk membeli dan kemahuan ini. Seandainya anda rasa terbeban dengan hutang ataupun memang nak mencari ruang untuk refinance dan sebagainya tetapi tak ada cara, kadang kita mungkin ambil jalan yang singkat, kita mungkin pinjam dengan yang tak berlesen. Okey, akhirnya kadang-kadang ada juga yang jadi mangsa menjadi guarantor, mangsa menjadi pinjam itu dan ini, akhirnya kita terperangkap. Baik, kita nak cari ruang sebaik mungkin untuk berbincang isu ini bersama dengan Encik Muhammad Durrani Aizat Samuel, Ketua Pegawai Operasi untuk Second Chance Consolidations yang Berhad. Nampak macam macam siapa? Penonton kena komen. Penonton kena komen dekat ruangan komen kami. Agak-agaknya tengok Mr. Durrani ni macam siapa, kan? Okey. Habib. Mr. Durrani, terima kasih sangat-sangat bersama dengan kami. Kita ada seorang yang arif tentang perkara ini, yang dah ada dalam bidang ini, dan kita juga bawakan kepada anda seorang yang pernah berada pada fasa yang cukup getir sekali apabila terpaksa menyelesaikan hutang dengan hutang yang akan dikongsikan. Puan Azah, nama samaran, yang kini berada di talian bersama dengan kami. Assalamualaikum, Puan. Assalamualaikum, Puan. Puan dengar dengan saya? Waalaikumsalam. Ya. Okey. Mungkin Puan dapat ceritakan bagaimana boleh terjebak ataupun ditimbun oleh hutang yang tak dijangka ni? Mula-mula saya merasakan bukan satu bebanan lah bagi saya benda tu. Sebab saya mampu untuk membayar semula apa yang telah saya pinjam. Tapi setelah beberapa lama, hutang tu semakin menghimpit saya. Dan saya memang tidak berkemampuan untuk membayar semula. Sehinggalah saya mendapat surat perintah mahkamah dan sering dihubungi oleh pihak-pihak bank yang mana saya berhutang, sentiasa menghubungi saya. Saya tak pastilah sama ada dari pihak bank sendiri ataupun satu pihak yang telah dilantik oleh pihak bank, dan seakan-akan macam mengganggu dan macam memaksa saya untuk melunaskan bayaran. Kalau mungkin boleh kongsikan bersama dengan kami berapa jumlah hutang? Saya yang untuk satu pihak bank tu saya berhutang sebanyak RM25,000. Dan lagi saya ada dua dalam masa yang sama, saya juga ada berhutang dengan satu lagi pihak bank, iaitu tak berapa banyaklah, ada RM13,000. Baik Puan, ketika dihimpit hutang ni, ada tak Puan rasa macam mendapat maklumat ataupun nasihat yang salah pada orang lain? Ataupun tak sempat menjumpa orang yang pakar untuk bimbing? Ya? Kadang-kadang kita dapat maklumat nasihat yang salah kan daripada orang yang mungkin pakar, bukan pakar. Macam mana Puan alami benda tu ketika kesusahan tu? Ya, ada juga saya dapat nasihat daripada kawan-kawan, daripada rakan-rakan sekerja, daripada pihak atasan sekolah saya juga pun ada. Saya bekerja sebagai tuan guru dan ada juga pihak atasan sekolah saya yang mencadangkan macam ni, tapi semua tidak membantu saya. Saya rasa memang sehingga saya dihimpit bebanan yang amat mendatangkan stres dalam hidup saya pada masa itu, kerana saya akan disabitkan dengan istilah bankrupt ni. Bila saya disabitkan dengan istilah bankrupt ni, secara automatically sebagai pegawai kerajaan, saya akan kemungkinan besar saya akan dikenakan tanda tertib. Tindakan tanda tertib. Okey, sedikit sebelum kita bersama dengan Mr. Durrani ataupun Cik Durrani kita, formula yang digunakan oleh Puan sendiri sehingga sekarang ini dapat menyelesaikan hutang-hutang yang ada sebelum ini. Mungkin secara ringkasnya kongsikan terlebih dahulu, Puan. Ya, dengan cara saya minta bantuan dengan suami, saya pun cuba meminta bantuan daripada pihak Second Chance, dan mereka memberi pandangan kepada saya cara untuk membayar hutang-hutang tersebut, dan akhirnya saya dapat menyelesaikan masalah saya. Syukur Alhamdulillah sehingga kini
saya tidak terbeban lagi dengan hutang-hutang tersebut dengan bantuan pihak second charge. Baik, terima kasih kepada Puan Azah berkongsi pengalamannya. Jadi tanyalah kepada Cik Durrani ya. Ya, saya. Ataupun Cik Habib. Itulah kita nak, kalau boleh hutang ni pun perlukan ada ilmu ya untuk membayar. Betul. Bukanlah kita main bayar, tapi mungkin ada perancangan. Apa mungkin dapat diberikan barangkali formula asas. Cara kita nak terima dan untuk memulakan langkah pertama untuk bayar hutang tertunggak ni. Sebenarnya kita kena tahu berapa banyak yang kita hutang tu dan apa kemampuan kita untuk menyelesaikannya nanti. Jadi macam mana soalan tadi, minta maaf. Ya, cara asas. Asas. Dekat awal sekali. Kalau nak Menyusun selesai hutang tu. Ya. untuk menyusun hutang tu dia ada beberapa cara lah, macam sama ada kita fokus kepada antara yang rate yang tinggi dulu. Kita lebihkan bayaran daripada situ. Memang pada awalnya kita perlu macam ikat perut sikit lah untuk selesaikan tu, tapi kita selesaikan mana yang rate lebih tinggi, yang fokus lebih lagi pada lebih tinggi tu. Kemudian bila dah selesai itu, jumlah yang sama kita guna untuk komitmen tu kita transfer kepada yang hutang seterusnya. Dan seterusnya begitu. Okey. Kalau kita melihat kepada situasi Puan Azah tadi kan, ada hutang RM25,000 kemudian RM13,000 dengan dua bank yang berbeza. Jadi apakah formula yang paling sesuai untuk fokuskan kepada situasi seperti ini? Sebab ini saya rasa ramai dalam kalangan anak-anak muda pun dah boleh buat pinjaman puluhan ribu ni kan. Apabila mereka layak je mereka dah boleh buat. Sebelum nak ke fasa bankrupt, kan dikategorikan dalam itu, apa solusi formula yang paling senang? Macam Puan Azhar tu saya ingat saya lah, pada asalnya jumlah hutang yang dia ada tu lebih tinggi sebenarnya. Okey. Tapi kami nasihatkan dia untuk minta pengurangan daripada institusi kewangan terbabit tu untuk buat penyelesaian tu. Prosedur tu akan dilakukan oleh pihak second chance ke ataupun individu sendiri? Individu tu, kami akan beri nasihat tapi individu tu yang kena buat. Sekarang pihak ketiga tak boleh. Wakil, Betul, pihak ketiga tak boleh. Okey. Kami juga beri konsultasi lah kepada pelanggan-pelanggan ni kan. Ya, jadi dalam kebanyakan kes apa yang menyebabkan mereka ni hilang arah ataupun buntu kerana faktor bila tak bayar langsung akan bertambah lah kan, mungkin kadar faedah dan sebagainya. Macam Puan Azhar kata tadi, awal-awal dia kata okey dia mampu untuk pembayaran semua tu, cumanya dia mungkin dah ambil komitmen tu pada tahap yang dah maksimum yang dia mampu. So bila ada berlaku satu perkara, macam contohnya ada pelanggan ni ayah dia tak sihat jadi terpaksa ambil cuti tanpa bergaji sebagainya. Sebabkan tu menyebabkan bayaran komitmen itu terculas lah. Okey, ini juga kita kongsikan bersama dengan anda kan, peraturan 50-30-20. Mungkin Cik Durrani nak kongsikan bersama dengan kami supaya kita ada satu sistem yang lebih baik untuk merancang kewangan kita. Betul, ni lah kongsikan ni nisbah perbelanjaan bulanan kita sepatutnya lah. 50% ni bila keperluan kita macam beli barang rumah dan sebagainya, standby untuk family dan sebagainya. Tu 50% sewa termasuklah. Betul, 50% sewa kereta, sewa rumah, semualah kat situ. Betul, keperluan asas kita lah. Kemudian 30% ni keperluan 20% tu macam kita punya simpanan dan juga investment kita perlu lakukan lah. Insurans? Betul, insurans pun dalam keperluan tu lah. Insurans dah keperluan. Tapi kalau simpanan ni maknanya kalau labur emas dan sebagainya lah. Okey. Dan saving untuk retirement plan kita jugalah nanti. Biasanya orang yang 20% ni dia terus masuk dekat kehendak tu. Kan? Dia dah skip yang 20% tu kan. Jadi dia lebih kepada kehendak punya ni lah. Tabung kecemasan kita dekat simpanan Simpanan tu. Simpanan, okey. Tapi orang banyak diuji lah kadang banyak tawaran menarik kan untuk upgrade lifestyle tu yang paling bahaya. Macam mana kita nak bertahan diri daripada tidak terjebak membuat hutang baru untuk mungkin tahun baru dah cakap mungkin perabot baru ke, kereta baru, cinta baru contohlah. Cinta baru. Contohlah. Cinta baru makan kos juga. Sebenarnya okey je, macam penggunaan kad kredit pun sebenarnya memang banyak orang terculas sebabkan kad kredit, tapi sebenarnya penggunaan yang betul ni dapat membantu kita juga dari segi cashback, reward dan poin sebagainya. Betul, contohnya saya macam setuju. bila kita bayar minyak kita guna kad kredit. Contohnya bajet yang kita guna RM200 atau RM500 untuk minyak setiap bulan tu, instead of bayar cash terus, kita bayar dulu guna kad kredit, lepas tu kita bayar kepada
kad kredit tersebut. Saya rasa kena ada disiplin diri sendiri kot kan. Kadang-kadang ada setengah orang tu bila mereka tidak tahu mengawal, itu yang mengelakkan daripada individu ini memegang kad kredit. Betul. Kan kad kredit ni sebenarnya dia boleh jadi satu yang baik tapi boleh juga menghancurkan diri anda. Betul. Kan? Begitu juga dengan loan lah, dia sebenarnya kemudahan lah sebenarnya. Kemudahan sebenarnya. Okey, jadi mungkin kerana peringkat awal mungkin yang dalam dunia bisnes mula-mula macam okey, tapi sebabkan ketidakmenjadian Betul. perniagaan berkenaan kan. Jadi adakah peniaga juga ramai datang untuk membuat buat masa ni kami lebih kepada individu. Lah. Kami belum. Cumanya kadang-kadang dia minta tanya nasihat tu, kami boleh beri nasihat dan juga kami aturkan kepada institusi yang buat untuk ni lah, perniagaan. Okey, kalau contohlah mereka yang mendengarkan pada hari ini juga berada dalam situasi yang lebih kurang sama macam individu Puan Azhar tadi, apa prosedur pertama yang perlu mereka fahami jika nak mendapatkan khidmat nasihat dan juga bantuan daripada pihak Encik Durrani? Biasanya bila dia datang kepada kami, pelanggan datang kepada kami ni, kami akan buat penilaian kredit lah. Jadi kami akan dapatkan juga salinan laporan kredit untuk kami tahu apa situasi keseluruhan kewangan pelanggan ni. Kemudian kami akan tengok mana yang ada macam status legal ke atau blacklist, AKPK dan sebagainya. Kemudian dari situ kami akan cuba lakukan beberapa simulasi mana yang boleh bantu pelanggan ni untuk sama ada clearkan rekod-rekod buruk ni ataupun kurangkan komitmen dia lah. Tapi sekurang-kurangnya bersihkan rekod tersebut lah. Betul. Kemudian jika ada solusi yang sesuai tu, kami akan kongsikan dulu dengan pelanggan supaya mereka ada ruang untuk buat keputusan lah. Apa yang diorang rasa lebih sesuai dengan diorang. Okey. apa mungkin melihat peratusan kejayaan mereka. Setelah kadang mereka ni bila terduduk kan, buntu kan. Jadi bila nampak sikit baru nampak cahaya tu. Oh, rupanya boleh kurangkan komitmen, boleh rendahkan, downgrade sikit lifestyle tu macam mana? Betul. Kadang ada juga yang sebenarnya dia okey, cuma dia terfikir nak tambah komitmen lagi. Tapi bila datang pada kita, komitmen bulanan dia tetap sama, cumanya dia ada tunai lebihan yang didapat tu lah. Jadi tak ada pertambahan komitmen pun. Jadi dia okey lah kat situ. Bercakap tentang skor kredit, macam mana dia boleh menjadi indikator untuk kita mengetahui sebenarnya status kewangan kita? Kadang-kadang ada orang tak faham tahu tentang skor kredit kita ni kan. Betul. Dia skor kredit ni bestnya lebih dari segi cara kita mengawal komitmen, pinjaman, komitmen dan sebagainya lah. Sebenarnya tak semestinya tak ada komitmen ni skor kredit akan bagus. Betul, itu yang orang ingatkan kan. Kita tak ada komitmen, tak ada pinjaman, tak ada personal loan, skor kredit kita cantik. Dia bukan macam tu. Dia macam apa komitmen kita ada, walaupun ada 3 kredit card sekalipun, ada 2 personal loan sekalipun, tapi kalau pembayaran semua cantik, itu akan meningkatkan skor kredit lah. Bila ada je yang terculas tu akan menjejaskan skor kredit anda. Itu dia. Jadi kalau ikut umur lah pengalaman tuan kan, kategori umur berapa yang banyak sekali terjerat dengan hutang ni? Yang pelanggan kami rata-rata kebanyakannya awal pertengahan 40-an ke 50 lah. Pertengahan 40-an Maksudnya kalau ikutkan umur tu dah matang dan stabil kita anggap kan? Sebenarnya waktu umur tu pun banyak yang dah terteruk sebenarnya. Kalau boleh datang lebih awal pada kita, lagi mudah untuk kami bantu. Peratusan berjaya terlebih tinggi. Betul. Sebab kadang mungkin ada yang belum boleh buat waktu tu, tapi kami akan buat kiraan untuk masa ke hadapan. So saya akan bagi tahu pelanggan tu lagi 5 bulan baru boleh. Lagi tahun depan baru boleh. Dia orang kena tunggulah. Ada juga yang akan tunggulah. Okey. Okey, baik. Mungkin Puan Azhar nak kongsikan sesuatu supaya sebelum buat hutang mungkin kena fikir banyak kali dulu, ataupun apa nasihat yang diberikan kepada mereka supaya tak menjadi... Ada lagi tak? Adalah ke Puan Azhar? Allah, tak apa. Terima kasih banyak-banyak Puan Azhar, terputus taliannya. Tapi itulah kan, kadang-kadang tu... ada ke? Ada? Ada Puan? Dapat dengar? Oh, okey. Oh, tak apalah, ada sikit ni. Jadi akhirnya rumusan daripada tuan lah. Supaya jangan takut, ada pihak boleh membantu seperti pihak tuan untuk merancang dan dapat kita strukturkan kembali hutang individu ni sendiri. Mungkin ada yang dah hilang arah, macam tak tahu nak pergi ke arah mana, ataupun mungkin yang sebelum ni ada pernah terculas tapi sekarang pun dah ada kemampuan untuk sambung balik. Cumanya nak membersihkan rekod dan nak elakkan daripada Ibu Azhar kata dia lah, panggilan-panggilan daripada sisi kewangan untuk minta hutang sebagainya. Betul. Jadi boleh datang kepada Secretariat Consolidation lah untuk dapatkan khidmat nasihat juga. Kami juga akan membantu untuk membeli hutang-hutang pelanggan dan menstruktur semula dengan pembiayaan barulah dengan rate yang lebih sesuai. Okey, baik.
Semoga dapat memberikan sikit info kepada anda lah, supaya yang pertama, kalau tak ada keperluan yang kita buat hutang, kalau ada masalah kita dah masuk ke fasa yang mungkin buntu, segera mencari mereka yang ada ilmu untuk membawa anda keluar pada belenggu ini. Mungkin kita boleh strukturkan semula sebelum berada pada kancah bankruptcy ini 50 30 20 tadi kan kita ikut sahaja tu, cubalah sebaik mana. Kadang-kadang kita ni adalah culasnya, kadang-kadang terkona sedikit kan, tapi cuba untuk fikirkan boleh kembali 50% keperluan, 30% kemahuan dan 20% merupakan simpanan kita. Itu dia. Jangan gali lubang tutup lubang ya. Kita nak tutup hutang ni, kita buat hutang yang baru, ada implikasi besar. Terima kasih kepada Cik Muhammad Durrani Aizat Samuel, Ketua Pegawai Operasi Second Chance Consolidations yang berhad, yang berkongsi di sebalik isu hutang dan pensusuran semula hutang individu ini. Ya, kita nak rehat seketika. Bila perlawanan berikutnya? Habib. Lepas ni. Okey, berlawan untuk menyelesaikan hutang-hutang ni kan. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kita nak rehat seketika, kembali selepas ini Fatri akan bawakan tentang peluang anda untuk infak dan juga wakaf dalam satu platform ataupun laluan yang terbaik, insya-Allah seketika nanti.